Testing. Okey tak lah. Waalaikumsalam Abang Man Omar. Halim Mani. Waalaikumsalam. Hardi JB. Waalaikumsalam. Abdul Muttalib. Terbaik, terima kasih. B-Boy Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bosku. Muhammad Asrun. Muhammad Hasan. Assalamualaikum. Yus Bandel. Assalamualaikum. Ramai sahabat-sahabat kita, terima kasih mana yang hadir di dalam page Utusan Rimba. Apapun suara semua clear, dengar jelas dengan jelas. Waalaikumsalam. Kita ambil masa sekejap, 1 ke 2 minit untuk sahabat-sahabat kita yang mana ada kesempatan untuk mendengar anggota sedikit ulasan ataupun pencerahan daripada saya selaku admin dalam page saya. Pai Naka, sound slow okey, kuat, cantik Barizwan Zamzuri, lain cantik bro dia Muar. Alhamdulillah. Terima kasih daripada Muar. Sahabat kita Ali NGO, Syari Tahi, Nik Ismail, salam daripada Pantai Timur. Ya, salam pada Raub Pahang. Hadir bosku Samsudin, terima kasih. Dengar suara dengar Mohsin Ismail, suara merdu. Tak apa, nanti kita buh satu lagu. Farid Aid, Assalamualaikum. Utusan Rimba. Waalaikumsalam. Ya, apa isu hari ni? Kita tengok ada satu isu terbaru yang dikeluarkan secara live di page long panjang punya long. Tapi tak apalah, kita dah dengar, mereka dah bercakap, mereka dah memberi kenyataan, mereka dah memberi senam media. Jadi atas sebab tu ada beberapa isu yang saya akan ulas. Waalaikumsalam kepada semua sahabat yang memberi salam. Terima kasih. Dan saya akan mengeluarkan sedikit pencerahan dan ulasan daripada saya, Tuan Badan sendiri, admin daripada page ini sendiri, Utusan Rimba, yang disebut-sebut kalau kita tengok. Jadi disebut-sebut. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat, terutama di dalam follower Utusan Rimba. Apa yang kita terima dan sedia maklum, sebentar tadi, lebih kurang 1 ke 2 jam tadi, ada satu sidang media yang melibatkan si Abdul Hanim ni bersama dengan peguam dia. Tak ada masalah tu, kita terima pendapat, kita terima apa juga kenyataan. Tetapi dalam waktu yang sama, saya tadi telah mendengar dan ada beberapa perkara yang kita rasa itu adalah satu tuduhan yang tidak berasas bagi saya. Saya sebenarnya banyak perkara yang saya menyambut baik tentang sidang media tadi, terutamanya bila disebut berkenaan dengan integriti PDRM, dengan laporan-laporan polis. Yang itu saya sangat bersetuju dengan kenyataan yang dikeluarkan. Saya sangat bersetuju dan saya juga menyokong. Dan kita mengharapkan PDRM supaya mengambil tindakan, mengambil siasatan di atas apa-apa juga aduan report polis. Bukan kata memihak kepada individu, tetapi kepada semua orang. Jadi saya menyokong penuh daripada kenyataan tersebut. Sebab saya selaku pengurusi bagi sebuah badan bukan kerajaan, NGO pun, sentiasa berurusan dengan balai polis, sentiasa berurusan dan sentiasa membuat laporan-laporan polis. Bukan isu si Long ni saja, tetapi pelbagai isu pun kita berurusan dengan pihak berkuasa. Sekiranya ada aduan melalui masyarakat dan ada kesalahan-kesalahan, pelanggaran undang-undang, kita akan turun ke balai polis dan kita akan buat laporan polis seperti mana yang peguam dia beritahu. Kita mengharapkan PDRM untuk membuka kertas siasatan ataupun sekurang-kurang menyiasat setiap aduan dan laporan. Yang tu kita sambut baik, tu tak ada masalah. Tetapi apa yang menjadi pencanggahan, apa yang menjadi satu tuduhan pada saya, dia tidak berasas apabila
dia melibatkan IPK dan PACE ini sendiri utusan rimba. Untuk makluman, saya tidak ada apa-apa kepentingan ataupun tidak pernah berurusan secara rasmi ataupun secara background ataupun track record. Sebelum-sebelum ni saya berurusan dan mendapatkan apa-apa maklumat daripada IPK dan seluruh IPD ataupun balai yang mana-mana pun, saya tidak pernah untuk mendapatkan maklumat, tidak pernah untuk mencongkir maklumat secara tidak rasmi. Apa-apa perkara melibatkan laporan polis ataupun statement, keterangan apa semua, saya akan hadir secara dipanggil ataupun secara bertulis. Kita tidak menerima apa-apa maklumat. Jadi ini satu bagi saya satu tuduhan yang tidak berasas kepada saya, kerana saya tidak pernah menerima ataupun mendapat apa-apa maklumat yang disebarkan oleh IPD ataupun IPK melalui personal ataupun track record background apa semua, tak ada. Dia secara jelas apa perkara pun kita sentiasa berhadapan, kita sentiasa mendapat maklumat daripada kaunter-kaunter dan sebagainya. Jadi daripada situ, daripada tuduhan tersebut, pihak sebelah sana kita bukan nak membuktikan, tetapi mereka perlu membuktikan. Dan saya sebenarnya bersedia, daripada awal saya bersedia untuk dipanggil oleh mana-mana IPD ataupun pegawai polis ataupun IPK untuk memberi keterangan. Sebab kita merasakan memang kita tak ada berurusan dengan mana-mana pegawai untuk urusan-urusan di sebalik takbir ni, tak ada. Apa perkara yang kita buat adalah mengikut undang-undang, selaras dengan perjalanan NGO kita, selaras dengan undang-undang yang ada, selaras dengan prosedur report laporan polis yang kita buat. Dan untuk makluman si Long ni juga dan peguam dia, kita juga membuat beberapa report polis sejak bermula daripada April 2020. Maknanya awal bulan April 2020 kita juga membuat sekurang-kurangnya pada NGO saya membuat laporan polis terhadap individu ini sebanyak lebih kurang 20 lebih report, tidak termasuk dengan cawangan-cawangan ataupun lain-lain negeri yang kita buat report. Antara report-report yang kita buat ni pun kita sertakan dengan bukti-bukti yang jelas, dengan fakta-fakta yang jelas. Antara report yang kita buat adalah pertubuhan haram, menggunakan jatuh negeri Johor, banyak lagi perkara-perkara yang kita report. Jadi kita harap dengan sidang media yang dibuat boleh sama, kita minta PDRM untuk siasat. Itu sebab saya kata saya menyokong penuh, saya sendiri memberi sokongan dan bersetuju jika peguam bagi pihak sana untuk orang kata meminta pihak berkuasa untuk menyiasat. Kerana laporan-laporan polis yang saya buat pun banyak, bukan kata satu tetapi berpuluh-puluh laporan. Jadi laporan-laporan ini disertakan sekali dengan bukti dan sebagainya. Jadi seperti mana sidang tadi dibuat yang menyatakan laporan-laporan ini mesti disiasat, saya bersetuju dan saya harap laporan-laporan saya pun akan disiasat. Sebab laporan ini dibuat bukannya baru, bukannya semalam. Dan semalam pun kita ada buat laporan polis sebabnya. Tetapi laporan polis ini telah dibuat lama. Maknanya tahun lepas pun kita dah buat laporan polis. Jadi segala isu tuduhan mestilah disertakan dengan bukti. Jika ada poin ataupun apa-apa perkara yang saya melanggar undang-undang, saya bersedia menghadapi dan bersedia menjawab. Dan saya juga bersedia untuk dipanggil. Sebab apa yang saya buat ini adalah dari permulaan kes sehingga hari ini kita tidak pernah meninggalkan undang-undang. Kita sentiasa mengikut undang-undang. Kita tidak pernah menggunakan keganasan. Kita tidak pernah menggunakan perkara-perkara yang memburukkan keadaan. Jadi setiap perkara yang kita buat, setiap apa perkara benda yang kita buat, kita report polis. Jadi kepada individu yang kata dia dituduh dan sebagainya, dia perlu hadir dengan bukti. Adakah kita menyebut nama dia? Adakah kita spesialis kita tuju kepada dia? Kalau kata bukan selain daripada si Long ni, kan?
Tapi si Long ni pada saya sepatutnya dia lebih menjawab tentang isu identiti dia sebenarnya. Kenapa perlu dia takut? Sepatutnya dia beri penjelasan ataupun ulasan tentang status kerakyatan dia, supaya kita ni masyarakat lebih faham. Kerana sebelum ni dia berada dalam masyarakat. Kalau kata dia duduk sengak-sengak, tak ada apa-apa, tak ada siapa pun tahu dan tak ada siapa pun nak mengenal dia sebenarnya. Tetapi bila awal tahun 2019 sehingga 2020 dia hadir di dalam masyarakat, membuat macam-macam kritikan, membuat macam-macam idea, memberi macam-macam ucapan. Jadi kita hadir, kita timbul mempersoalkan ataupun kita bertanya, memohon penjelasan tentang identiti dia. Jadi sehingga hari ini tiada satu pun kenyataan pada dia berkenaan dengan identiti dia yang sebenar. Hanyalah apa yang diguna pakai adalah berkenaan benda-benda yang bukan daripada poin yang sebenar, apa yang kita minta dia buat. Tapi setiap perkara yang kita buat, kita dahulukan dengan report polis. Report polis ni bukan satu ni. Report polis ni banyak report yang kita buat. Banyak report yang kita buat. Jadi kita minta lah atas perkara yang sudah dikeluarkan, kita berterima kasih. Kita menyokong penuh dan kita percaya kepada PDRM supaya report-report ni mungkin mereka dalam siasatan dan mereka akan mengambil. Kita sentiasa memberi kepercayaan penuh. Macam kita NGO, semestinya kita dan PDRM akan sentiasa berhubung, akan sentiasa bersama-sama dalam mengangkat ataupun membawa isu-isu rakyat. Tapi itu sajalah. Itu saja yang saya cuba nak ulas berkenaan ini. Tapi insya-Allah lah saya juga akan cuba untuk tengok apa sebenarnya poin-poin dia, apa sebenarnya tujuan dia, apa sebab saya pun tak apa faham sebenarnya, tak apa faham apa yang dia buat tuduhan kepada kita, yang mengatakan kita memfitnah dan sebagainya. Kita pun tak apa nak pasti sebab kita hanya terima melalui percakapan, kita tak terima melalui dokumentasi dan sebagainya. Jadi maklumat kita tu tak berapa cukup. Tapi apa yang sedikit ulasan yang saya nak berikan adalah saya menyokong penuh apa perkara yang peguam dia beritahu berkenaan dengan report-report. PDRM mesti mengambil tindakan untuk menyiasat. Sebab apa saya pun ada buat report dalam 20 report macam tu lah, lebih kurang. Kalau dicampur-campur dengan lain-lain negeri sebenarnya lagi banyak. Tapi tak apalah, perkara ni kalau kata dia nak bawa lagi sampai ke tengah, kita pergi ke tengah lah. Kita tak ada masalah sebenarnya, sebab ini adalah negara kita, ini adalah masyarakat kita, ini adalah undang-undang kita. Apapun, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. InsyaAllah di lain masa, mungkin esok lusa kita akan bila saya dapat satu maklumat yang lengkap berkenaan dengan tuduhan ataupun kenyataan yang diberikan kepada saya, insyaAllah jika ada masa peluang saya akan menjawab insyaAllah. Terima kasih semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum.